hadis-hadis tentang tabligh. Hadis 1. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Dan kalau itu pun tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah iman yang selemah-lemahnya. Muslim, Tirmizi. Ulang hadis. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Kalau itu pun tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Keterangan. Terdapat dalam hadis lain, sesiapa yang tidak mampu mengubah dengan lidahnya, hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Dengan itu, dia sudah terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Dan itu adalah iman yang selemah-lemahnya. Dalam satu hadis yang lain pula dinyatakan, sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengubah dengan tangannya, dia adalah seorang mukmin, dan sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh dengan lidahnya, dia adalah seorang mukmin, dan siapa yang berusaha bersungguh-sungguh dengan hatinya, dia adalah seorang mukmin, dan tidak darjah imannya lebih rendah daripada itu. Berkenaan dengan tajuk ini, banyak hadis Nabi telah dinukilkan. Sekarang cubalah kita renung, berapa ramaikah daripada kalangan kita yang sedang beramal dengan hadis ini. Apabila melihat apa-apa saja perkara yang dilarang oleh syarak sedang dilakukan, adakah kita terus berusaha mengubah dengan tangan atau mengatakan perkara itu haram dan buruk dengan lidah dalam usaha untuk mengubahnya? Atau sekurang-kurangnya setaraf dengan iman yang selemah-lemahnya itu. Kita cuba mengubah dengan hati ataupun hati telah menjadi gelisah melihat kemungkaran itu. Renungkanlah perkara ini ketika bersendirian. Apakah yang sepatut berlaku dan sebaliknya apa pula yang sedang berlaku. Hadis 2. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan orang yang mentaati hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melanggarinya adalah seperti satu kaum yang telah mencabut undi untuk menentukan tempat di dalam sebuah kapal. Sebahagian daripada mereka telah mendapat tempat di bahagian atas dan sebahagian lagi di bahagian bawah. Apabila orang di bawah memerlukan air, mereka terpaksa pergi ke atas. Lalu sebahagian mereka merancang, jika kita lubangkan bahagian kita ini, maka kita tidak perlu menyusahkan mereka di atas. Sekiranya orang yang di atas membiarkan, iaitu kejahilan mereka, maka kesemua mereka akan karam. Sekiranya mereka memegang tangan-tangan iaitu mencegah orang di bawah, mereka semua sama ada di atas ataupun di bawah akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Keterangan. Pada satu kali ada sahabat bertanya kepada Nabi, apakah mungkin kami akan musnah dan binasa sedangkan dalam kalangan kami masih ada orang yang soleh dan bertakwa? Nabi menjawab, ya, apabila keburukan telah bermaharajalela. Kemunduran dan kemerosotan umat Islam pada masa ini telah diketahui umum. Pelbagai rancangan baru telah diperkenalkan sebagai cara untuk memperbaiki keadaan tersebut. Namun demikian, sama ada orang yang berpendidikan agama ataupun yang berpendidikan moden tidak terlintas dalam fikiran mereka tentang penyakit umat yang telah diberitahu oleh tabib yang hakiki dan pendidikan yang pengasih. Apakah rawatan yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW dan setakat mana kita mengamalkannya? Tidak ada kezaliman yang lebih dahsyat lagi. Apabila punca dan asbab yang telah menyebabkan penyakit telah digunakan pula sebagai ubat dan penyawa, yakni untuk kemajuan umat Islam. Ajaran Islam dicuai-cuaikan. Sebaliknya, pendapat dan fikiran sendiri digunakan. Sedangkan perkara inilah yang telah menyebabkan kemunduran kita. Oleh itu, keadaan demikian mempercepatkan ajal si pesakit lagi. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.